Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'. Alhamdulillah tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kuliah Maghrib saya pada malam ini saya lakukan biasanya pada hari Ahad, pada hari Isnin, minggu yang pertama dan minggu yang ketiga di Surau Al-Falah, iaitu Bandar Tasik Kusuma, Flat by Duri. Baik, pengajian ni dibuat dalam online ni, mudah-mudahan jemaah semua dapat menikmati sikit tazkirah ringkas yang berkaitan dengan pengajian kita ini. Lama kita tak dapat buat di surau, jadi kita buat online, mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Baik, kita sambung bacaan kitab Mustikah Hadis kita ni dalam bab lagi yang masih dalam bab beriman kepada adanya malaikat. Jadi salah satu daripada rukun iman ialah percaya kepada malaikat. Jadi malaikat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dulu daripada manusia. Ya, sebab itu apabila manusia nak dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, malaikat bertanya kepada Allah, ya, kenapa nak jadikan manusia? Ya, kami ni dah jadikanlah untuk beribadat kepada kamu, dan kami dah beribadatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi Allah kata, aku jadikan manusia ni untuk beribadat kepada aku. Dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku. Jadi malaikat juga merupakan makhluk Allah yang wajib kita percaya sebagai rukun iman. Dan malaikat ni, kalau kita tengok di sini, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadat dalam bentuk melaksanakan tugasnya, menjalankan, kita kata, kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha besar ini, iaitu kerajaan yang memenuhi, orang kata, bukan langit dan bumi ini saja, ya, bahkan dia memenuhi orang kata ruang angkasa cakrawala yang begitu luas. Itu kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malaikat ini ada peranan dia dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita jugalah, kita juga untuk beribadat. Jadi bila kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan semayang saja ibadat, tapi kita menyampaikan ilmu ini juga merupakan sebagai satu ibadat. Jadi melaksanakan syariat Allah yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu juga sebagai sebagai ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita sambung hadis kita pada malam ini, hadis yang ke-43. Sebelum ni hadis yang ke-42 menceritakan tentang ada malaikat-malaikat ni, dia yang orang kata berdoa kepada orang yang mengajar. Tugas malaikat ni dia berdoa kepada orang yang mengajar. Macam saya duduk mengajar tuan-tuan ni dalam online ni kan, dia berdoa, malaikat ni berdoa. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Berdoa supaya memberi rahmat, ya, kepada, ya, beri keampunan dan beri rahmat kepada orang yang mengajar ini, ataupun orang yang memberi ilmu ini, itu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hadis yang berikutnya, hadis yang pada malam ini yang kita akan bincang, hadis yang ke-43, iaitu hadis yang berkaitan dengan malaikat juga dia berdoa kepada orang yang menuntut, orang yang mendengar ilmu, orang yang menuntut ilmu. Jadi malaikat Allah memberi malaikat ni memberi penghormatan, Allah memberi penghormatan kepada orang yang menuntut ilmu ini, iaitu malaikat ni mendoakan kepada orang yang menuntut ilmu ini. Jadi hadisnya yang berbunyi, an Abi Darda radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna'u. At-Tirmizi wa Abu Daud. Jadi maksud hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat-malaikat sentiasa menurunkan sayapnya sebagai memuliakan dan menghormati penuntut ilmu agama. Orang yang menuntut ilmu yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka suka. Ya, kenapa malaikat itu mengembangkan sayap dia, memberi penghormatan? Kerana mereka suka
dan bersetuju dengan apa yang penuntut itu lakukan. Jadi malaikat tu suka dan bersetuju dengan apa yang orang yang menuntut ilmu itulah lakukan. Maksudnya dia menuntut ilmu itu bukan untuk apa? Untuk nak mengetahui ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dengan sedikit ilmu yang agama yang mereka belajar ni dapat menguatkan keyakinan mereka, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malaikat pun setuju dengan apa yang mereka lakukan itu. Maka sebab itu malaikat tu dia mengembangkan sayap dia menurunkan, mengembangkan sayapnya, memberi rahmat. Banyaklah hadis-hadis yang lain menyebut tentang dalam majlis ilmu ni malaikat mengembangkan sayapnya, memberi rahmat kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi Allah memberi kemuliaan. Sebab itu dalam menuntut ilmu ni ada hadis lain menyebut talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatun. Tuntut ilmu itu wajib ke atas orang Islam laki-laki dan juga seorang Islam perempuan. Jadi hukumnya wajib. Jadi wajib ni maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala perintah. Kita kena buat. Bila kita buat ini maka kita akan dapat pahala. Itu dikatakan wajib. Jadi dalam hal ini maka hadis ini menjelaskan kepada kenapa orang tu menuntut ilmu. Kerana bila dia menuntut ilmu maka Nabi SAW mengatakan bahawa bila kamu ada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, kamu jangan simpan ilmu itu. Kamu kena sampaikan ilmu itu. Nabi kata balighu anni walau ayah. Mau sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Sebab apa? Sebab ilmu itu ilmu Allah. Lebih-lebih berkaitan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan iman, iaitu wajib percaya kepada iman, wajib percaya pada rukun iman dan wajib percaya kepada malaikat. Jadi bila orang tu dia menuntut ilmu, maka dia juga ada peranan untuk menyampaikan ilmu tu kepada orang lain. Jadi mula-mula dia menuntut ilmu, dia dapat ilmu. Kenapa dia dapat ilmu? Untuk dia nak meningkatkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia dapat ilmu, maka dia ada tanggungjawab dia pula. Dia menjadi seorang yang mubalik, iaitu orang yang menyampaikan ilmu. Walaupun ilmu itu sedikit, maka dia kena sampaikan ilmu itu. Jadi itu rupakan, jadi menuntut ilmu juga sebagai satu ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wajib. Orang kata kemudian belajar juga, menuntut ilmu dan juga mengajar, mengajar juga merupakan sebagai satu ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita mengajar, maksudnya kita memberi kebaikan kepada orang lain, memberikan ilmu yang mendatangkan kebaikan kepada orang itu. Jadi maka itu hadis juga menyebut, ataupun kita katakan bukan hadis, ataupun dikatakan khairun nas yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia itu dia memberi manfaat kepada manusia. Jadi dia memberi manfaat dengan apa? Dengan ilmu yang ada kepada dia. Mungkin ilmu boleh diturunkan dengan percakapan, mungkin ilmu yang boleh turunkan dengan perbuatan, mungkin ilmu yang boleh diturunkan dengan sikap, dengan sikap, dengan contoh yang baik kepada orang. Maka itu dikatakan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hal ini dapat kita mengambil pengajarannya daripada hadis ini, mengatakan bahawa kita wajib percaya dengan malaikat, iaitu salah satu daripada rukun iman. Dan malaikat ni ada tugasnya, iaitu tugasnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin orang tanya, kalau malaikat tak ada, Allah tak boleh jalankan pemerintahan dia ke? Tidak, kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala buat sistem itu kerana nak bagi tahu kepada manusia. Manusia pun bila dia nak menguruskan satu kerajaan dia kena ada orang yang bertugas. Dia nak beritahu kepada manusia. Kerajaan Malaysia ni misalnya kita katakan, nak uruskan dia, mesti ada Perdana Menterinya, kemudian lepas Perdana Menterinya ada, kita katakan menteri-menterinya, kemudian ada macam-macam lah. Mana dengan tujuan untuk nak menyelaraskan pentadbiran negara itu. Juga untuk nak melaraskan pentadbiran kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat luas ini. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala kata aku tak perlu malaikat, boleh tak? Boleh. Allah SWT boleh buat, tapi Allah SWT buat begini dengan tujuan untuk nak beri pengajaran kepada
manusia. Bila manusia nak menguruskan sesuatu, maka mesti ada susunan-susunan yang dimaksudkan, orang yang bekerja di bawah dia, orang ni bidang apa, orang ni bidang apa, ya. Jadi untuk melengkapkan, menjadikan sebuah kerajaan yang kita kata hari ini mungkin kerajaan yang stabil lah. Kita katakan hari ini kan kerajaan yang stabil, kan? Tidak goyang, mantap kerajaan itu. Jadi itulah yang dikehendaki, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam maksudnya dikatakan diberi nikmat, ya, kepada orang yang ada ilmu ini. Sebab nak menguruskan sesebuah kerajaan mesti ada ilmu, ya, mesti ada ilmu pengurusan, ilmu pentadbiran dan sebagainya, kan. Baik, itu hadis yang ke-43 yang menceritakan. Jadi pengajaran yang kita dapat di sini, maksudnya kita wajib percaya kepada malaikat. Antara malaikat itu ialah malaikat yang sentiasa mendoakan kita, ya, mendoakan kita, mendoakan kebaikan kepada kita. Apa yang kita lakukan, orang yang mengajar pun akan mendapat doa daripada malaikat. Orang yang kita katakan yang menuntut ilmu pun dapat doa daripada malaikat, ya. Dan kita sembahyang berjemaah tadi pun malaikat mendoakan juga, mengatakan amin. Malaikat mengatakan amin, ya, bersama-sama dengan kita. Bila lepas imam baca Fatihah waladhdallin, kita pun kata amin, kan. Jadi malaikat pun, ada hadis mengatakan bahawa malaikat pun menyebut amin juga. Jadi kalau amin malaikat itu sama dengan amin imam dan amin makmum, di sana dikatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan dapatlah dikatakan nikmatnya ataupun pahalanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa orang yang mentakminkan Fatihah yang imam bacakan itu. Baik, kita pergi kepada hadis yang berikutnya, dua hadis saja ringkas, iaitu hadis yang ke-40, yang ketiga, yang ke-44, ya, hadis yang ke-44. Hadis yang ke-44 berkenaan dengan malaikat juga. Jadi maksudnya hari kita jumpa hadis ini, iaitu hadis yang menyebutkan tentang malaikat ni kerja dia mengucapkan amin saja. Dia kata amin saja. An Abi Darda radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a li akhihi bi dhahril ghaibi qala al malaku muakkalu bihi amin walaka bimisli walaka bimis. Muslim wa Abu Daud. Maksud hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berdoa bagi saudara Islamnya dengan tidak tahu saudaranya yang tersebut, dia berdoa kepada saudaranya tapi saudaranya tak tahu yang dia berdoa, kan. Berkatalah malaikat, ketika itu berkatalah malaikat yang ditugaskan untuk itu, yang mengatakan tugaskan untuk itu, bila dia berdoa aja kepada kawannya yang tanpa pengetahuan kawannya, maka malaikat akan mengatakan amin. Malaikat mengatakan amin, kan. Dan engkau pula akan beroleh seperti itu juga. Dan orang yang mendoa itu pun juga akan mendapat macam juga malaikat tu katakan amin itu. Jadi ini malaikat yang ditugaskan untuk mengatakan amin, ya. Untuk tugasnya dia mengatakan, beribadatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan mengatakan amin saja. Betul, kita tengok ada malaikat yang sujud saja, ada yang rokok saja, kan. Jadi mereka ni tugasnya menjaga, mengatakan amin saja. Macam kita sembahyang tadi, kan. Itu dia tugas dia mengatakan amin saja, kan. Jadi kita akan dapat juga ini kelebihan. Dan hadis ini berkaitan dengan tugas malaikat yang mengatakan amin. Dan kita dapat pengajaran di sini mengatakan bahawa sebaik-baik amalan yang dapat kita lakukan selain daripada solat kita, selain daripada apa yang kita lakukan tadi, maka berdoa kepada saudara kita juga merupakan sebagai satu ibadat, ya. Maknanya dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dituntun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa. Ya, mungkin ada kawan kita sakit dan sebagainya, kita doa dia tanpa pengetahuan dia, kan. Ini makna kata doa itu malaikat. Makalah maksudnya doa itu tak sampai kerana dia tak tahu, kan. Tapi doa itu akan sampai sebab malaikat akan mengatakan amin, kan. Dan orang yang berdoa itu juga dia akan mendapat seperti mana yang malaikat tu kata amin kepada orang yang kita doakan itu, maka kita pun akan dapat yang macam itu juga, kan. Jadi itulah dua hadis yang berkaitan dengan wajib percaya kepada malaikat, salah satu daripada rukun iman.
Jadi di sini kita dapat maklum ya bahawa ya hadis yang pertama tadi ya membicarakan tentang ilmu, ya pengajarannya ilmu, ya jadi kita ni kena tuntut ilmu, ya tak kiralah ya macam hari ni kita katakan ya kita duduk dalam masjid ya kita dapat tazkirah ilmu dan sebagainya. Sekarang ni online ya macam ni kan, boleh kita dapat ilmu. Jadi jadikanlah ilmu itu sebahagian daripada orang kata cara hidup kita hari ini dengan tujuan untuk supaya kita dapat mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenal kita dengan Allah Subhanahu wa taala, cinta kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tak sukar untuk kita melakukan perintah dan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga ada malaikat dan kita jangan risaulah ya apa yang kita lakukan ini sentiasa diperhati, sentiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali orang kata malaikat-malaikat yang ditugaskan kepada kita untuk menyelesaikan ya masalah ya yang ada kepada kita. Kita minta kebaikan, maka malaikat akan mengatakan amin ya. Begitulah yang kita kehendaki. Mudah-mudahan insya-Allah ya dengan sedikit tazkirah ringkas ini dapat kita infakkannya, dapat kita manfaatkannya untuk kita sentiasa beramal, iaitu amalannya yang pertama tadi iaitu kita sentiasa menuntut ilmu ya di mana-mana sajalah ya, bukan hanya mungkin dalam online saja, mungkin ada juga dalam orang kata online yang lain ya, video-video kita katakan YouTube hari ini banyak menceritakan tentang ilmu. Buka saja maka kita jumpa, tak ada masalah ya, rujuk saja ya. Tapi maksudnya dalam hal ini juga kita kena berhati-hati juga kan, bukanlah maksudnya kita boleh percaya terus, kita kena berhati-hati juga dengan sesiapa yang menyampaikannya itu. Kemudian yang berikutnya iaitu ia berkaitan dengan doa. Jadi kita sentiasalah berdoa bukan untuk diri kita sendiri, bahkan kita juga disuruh berdoa kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Ya, mungkin ni zaman Covid ni ya, kita kena berdoalah kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wal ghala wal faksha wal zina wal riba wal mihani wasu'il fitan ma zahara minha wa ma batan an biladina hadza khassah wa an sa'ira biladil muslimina ammah ya rabbal alamin. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya merahmati apa yang kita lakukan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.